yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita sebentar saja lagi. Jadi bagi meneruskan acara program kita pada pagi ini, saya dengan berbesar hati ingin menjemput pengarah program kita, iaitu Encik Nakib untuk memberikan sedikit ucapan sebelum memulakan main event kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih pengacara program. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu yang dihormati panel jemputan kita iaitu Encik Hafiz, Encik Muhammad Hafiz yang merupakan CEO Akta Benefit Sdn Bhd. Terima kasih kepada beliau kerana sudi meluangkan masa dan melapangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini pengetahuan beliau tentang buatin. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudi untuk menyertai program ini dan meluangkan masa anda untuk program ini. Alhamdulillah tak ramai yang join. Mungkin masih awal lagi, mungkin nanti akan ada yang akan join. Lepas ni dapat menggunakan apa yang diberikan dan dilimpahkan oleh Encik Hafiz. Baik, terima kasih Encik Nakib di atas ucapan tersebut. Baik, seterusnya saya akan menceritakan latar belakang Encik Muhammad Hafiz selaku panel jemputan kita pada pagi ini kepada anda sekalian sebelum kita memulakan majlis. Baik, Encik Muhammad Hafiz Arifin merupakan alumni UPM, bergraduat pada tahun 2009 dalam ijazah pengurusan sumber manusia dari Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan dari Fakulti Pengajian Pendidikan di Universiti Putra Malaysia. Baik, tanpa membuang masa, saya berjemput Encik Muhammad Hafiz untuk membincangkan topik program kita pada pagi ini, iaitu perusahaan tanaman buah tin, dan kita akan berehat sebentar pada pukul 11 pagi. Kita juga akan membuka sesi soal jawab pada penghujung program nanti. Baik, dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Muhammad Hafiz. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Hamimah, Nakib, Niza dan Syakir kerana jemput saya untuk jadi panel berkongsi tentang perusahaan tanaman buah tin. Prof Madya Abdullah Rashid ada? Ya, ada. Dia ada, okey. Okey, jadi terima kasih kerana jemput saya. Saya kat sini, saya nak share lah apa benda yang kita tengah buat sekarang ni lah. So saya bila cakap tentang buah tin ni, saya lebih cakap pasal industri buah tin. So dia bukan pasal satu tanaman je, dia sebenarnya satu industri lah. Jadi saya sebenarnya sangat berbesar hati jugalah kalau saya boleh dapat share peluang macam ni dengan pelapis-pelapis petani negara kita kan. Sebab masalah utama negara kita ni tentang agriculture, satu dia punya petani dia semua dah aging. Tahu aging, petani ni semua dah tua. Kan? Petani tu dah tua dan pelapis tu tak ada. Jadi sebenarnya kalau petani dah tak ada, macam mana kita nak makan kan? Jadi itulah pentingnya Hamimah, Syakir, Nakib semua and the gang semualah. Betul-betul kita dah kalau boleh masuk dalam bidang pertanian ni lah. Saya ada banyak kawan-kawan pertanian saya, at the end of the day tak jadi petani pun. Dan saya jugalah belajar tentang semua manusia, akhirnya jadi petani. Dia terbalik kan, kita tak tahu rezeki kita kat mana. Tapi saya nampak kita ni dah, negara kita ni ketandusan petani.
banyak petani yang ada sekarang ni pun, petani kalau bukan dah tua, petani tu sebenarnya banyak bawa warga asing. Jadi kenapa pula warga asing pula yang nak kena sediakan makanan untuk kita kan? Patut makanan kita untuk kita lah kan. Okay. Jadi saya kat sini saya nak share tentang industri buah tin industri buah tin. Ada apa dengan buah tin ni? Jadi kalau tengok kan buah tin ni dia ada beribu-ribu jenis. Ada dekat 1,200 jenis dari pelbagai pelosok dunia, mewakili banyak warna, rasa dan tekstur. Dengar ke semua ni? Dengar. Hello? Dengar. Okay, alright. Okay. Sebab saya tak nampak skrin, saya tengok saya punya presentation ni. Jadi ada banyak warna dan rasa lah. Jadi siapa yang pernah makan buah tin segar kat sini? Dengar Captain, dengar. Pernah. Pernah? Oh, okay. Bagus. Kat mana? Kat UPM? Dekat rumah. Kat rumah? Oh, tanam juga pokok. Afimah? Ada pokok. Oh. Apa nama variety tu? Variety tak. Blackjack. Tak tahu kan? Blackjack. Ha. Alright. Yang lain? Tak pernah lagi kot. Tak pernah lagi Okay, tak apa. Nanti satu hari nanti datang ke ladang saya, boleh petik dan makan segar. Pernah. Okay, tak apa. So sebenarnya buah tin ni sticknya ada beribu jenis. Ada dekat 1,200 jenis daripada US, Spain, Portugal, Australia, Turkey, Jordan. Kalau tengok dekat sini presentation ni, ada satu bawah tu, daripada Wuhan pun ada. Tapi kalau tak nak makan Wuhan tak apalah, ada banyak lagi jenis yang boleh makan. Okay. Jadi after benefit kita ada visi yang jelas dan besar. Kita jadi pengeluar utama buah tin segar dan pengeksport nombor 1 dunia. Dan juga penghulu dalam penghasilan produk-produk hiliran berasaskan buah tin. Itu visi kami. Misi kami nak mengeluarkan buah tin segar yang berkualiti tinggi untuk pasaran domestik dan import, menghasilkan pelbagai jenis produk-produk hiliran berasaskan buah tin, mewujudkan World Fix Center untuk mempromosikan agropelancongan berasaskan buah tin, dan mewujudkan lebih ramai usahawan tani dalam industri buah tin melalui Academy Benefits. Kita buat ada Academy Benefits dan mungkin talent-talent dia boleh datang daripada geng-geng Syakir, Harimah, Nakib semualah. Nazir daripada sini Okay, Yep. Cik. Slide share, Cik tak share. Oh, saya tak share ke? Oh, sorry. Saya kan dah share lah. Sekejap Macam nak share ni? Okay, dekat Google Meet ni, kanan hujung ada present now. Dia tak boleh tekan share lah ni. Tak boleh tekan share. Macam ni? Mimah? Boleh tekan dekat present now tu. Oh, okay. Alright, sorry. Tak apa. I thought you guys ada ni. Okay, boleh nampak dah. Patutlah senyap ke? Nampak. Nampak ni? Nampak. Ada apa dengan buah tin? Nampak. Nampak. Okay. So dia ada banyak warna, rasa dan colour Sedap. Nampak dia ada banyak jenis lah. Buah tin ni manis dia, kalau bricks, kalau selalu melon bricks dia berapa? 14, 15 kan? Kita dah rasa manis kan? Buah tin ni manis dia boleh pergi sampai 29 bricks. Bricks tahu kan bricks? Tak tahu. Apa tu? Bricks ni indeks kemanisan. Buah ni kita boleh letak satu, kita panggil bricks meter ni untuk kita tengok indeks kemanisan dia lah. So selalunya buah tembikai merah yang kita makan tu selalunya manis dia dalam 15 lah. Bila makan 15 ni rasa manis kan? Buah tin ni boleh pergi sampai 29. 2 kali ganda dia punya manis dia. I think you guys tak payah off mic kot. Tak apa. Biar ada biar bila tanya ni ada orang sahut kan. So visi dan misi kami nak jadi pengeluar utama buah tin segar dan pengeksport nombor 1 dunia dan penghulu dalam penghasilan produk-produk hiliran lah. So banyak orang rasa sangsi dengan kita punya vision ni, tapi sebenarnya dalam skala negara, sebenarnya negara kita boleh jadi pengeksport nombor 1 dunia sebab kita ada peluang yang sangat besar lah dan juga kelebihan yang sangat besar. Jadi
balik-balik orang cerita pasal durian, Musang King, MD2 kan. Saya rasa the next big thing would be fig lah. Jadi rugi kalau tak ambil peluang ni. Nanti saya cerita kenapa. So kita bermula dengan Sakinah Enterprise, satu syarikat enterprise pada tahun 2017. Kita mula dengan ladang pertama kami di ladang di Janda Baik lah. So dekat ladang ni kita dapat pengiktirafan daripada Menteri Pertanian pada ketika itu sebab kita menjadi ladang pertama yang mendapat pensijilan MyGap. Tahu MyGap? Ya, tak Tahu tahu. tu. Tak tahu Oh okey. MyGap ni baru tahu MyGap ni Malaysian Good Agriculture Practice. Maksudnya ladang kita ni disahkan ataupun diiktiraf oleh Jabatan Pertanian sebagai ladang yang mengeluarkan hasil tanaman yang selamat, yang bebas racun, yang sistematik dan juga menepati standard lah. So bila buah kita ni dapat persijilan MyGap, buah dia ni quality dia as good as importnya quality. Jadi kita dalam masa 3 bulan je kita dah dapat persijilan MyGap. Selalunya ladang-ladang ni yang usaha pertanian ni dia dapat MyGap dalam masa 2 tahun. Tapi kita buktikan dalam masa 90 hari kita dapat MyGap lah. Itu yang masa tu menteri pun sendiri yang turun lah bagi dia kat MyGap kita. And then pada tahun 2019 kita buka lagi satu ladang baru di Felda Sungai Tinggi Selatan di Hulu Selangor. Kat sini pun kita dah dapat persijilan MyGap jugalah dalam masa 9 bulan. Itu pun sebab COVID kan. So kalau you guys tengok kat sini di Janda Baik kita ada satu greenhouse dengan 400 pokok. Output dia dalam 2.4 tan setahun. Ni dalam ladang kami di Janda Baik. Lepas tu di Gedung Makan Negara Felda Sungai Tinggi Selatan, kita dalam ni ada 49 greenhouse. Satu greenhouse tu luasnya dalam 11,000 kaki persegi lah, suku ekar. So dalam ni Felda dah sedia ada structure greenhouse ni tapi mereka underutilized. So kita masuk, kita menyewa dengan Felda. Sekarang ni kita ada 3 greenhouse dengan 1,200 pokok. Tapi mulai Januari tahun depan kita akan ada 21 greenhouse. Nampak kan greenhouse ni? Nampak. Tu banyak kalau korang datang ni. So kita ada plan kat sini jadikan dia World Fig Center. Maksudnya you datang sini you boleh tengok buah tin warna merah, warna kuning, warna hitam, warna hijau. Lepas tu kita boleh jual produk-produk hiliran macam jam, jus, nasi lemak, sambal buah tin ke, kek ke apa ke semua. So orang boleh rasa produk-produk giliran pasal buah tin. Macam di Cameron lah makan strawberry kan. Yang ni pun kita buat tapi untuk fig. Sebab kita dah ada dah facility ni dan kenapa kita nak kita gunakan So ni persijilan MyGap kami, penghargaan daripada Jabatan Pertanian. Lepas tu nak tengok carta organisasi kami sebagai Managing Director pengarah urusan, saya kat atas ni. Bawah saya ada 2 orang manager, Operation Supervisor, Hafiz Ashraf. Ini korang punya senior lah. Lepas tu Business Development, Fatimah Syahari. Yang ni grad UiTM Horticulture. Lepas tu kita panggil kita punya ni Agri Technician. Agri Technician ada 6 orang. Lepas tu ada Sales and Marketing ada 3 orang lah. And then Board of Director, ini saya punya partner lah. Saya, Cik Oni Zurin Abu, Cik Aiman Firdafstan dengan Cik Fakur Razi. So kita masuk dalam ni, kita usahakan tanaman buah tin ni lah. So ni produk-produk yang Aftar Benefit keluarkan. Kita ada buah tin segar, buah tin kering, jus buah tin, teh daun tin, benefit jus dan setakat ni ada nasi lemak sama buah tin tapi belum betul-betul ni lah. Tapi kita berharap ramai lagi orang yang nak join jadi usahawan tani. Tak semestinya dia kena tanam pokok tapi dia boleh buat produk-produk hiliran. Sebenarnya saya nampak boleh kaya tu lebih pada produk hiliran sebenarnya. Tanam pokok ni susah sikit susah sikit nak kena tanam, nak kena tu kan. Tapi bila produk hiliran ni kita boleh senang. Kalau nak kaya, produk hiliran lah dia punya lubang dia. So kita ada rakan kolaborasi kita dengan UPM. UPM ada sediakan dalam 23 research paper untuk support industri fig ni dari segi teknologi tanaman sampailah penghasilan ubat-ubat pasal kita buat penghasilan ubat, penghasilan berdasarkan downstream untuk fig.
Lepas tu kita ada kerjasama dengan Politeknik Selangor, Shah Alam, dan juga Universiti Malaysia Perlis. Universiti Perlis ni pasang smart farming dekat kita punya farm. So apa yang kita buat, kita ada upstream, pengeluaran buah tin segar, pengeluaran buah tin segar. Lepas tu kita ada downstream, penghasilan produk-produk hiliran. Lepas tu kita ada midstream, kita buat consultation farming dan feed agrotourism lah. So, kenapa buah tin ni tanaman bernilai tinggi kalau kita buat perbandingan dengan hasil tanaman pilihan yang lain macam durian Musang King, MD2, kelapa sawit macam Musang King masa mula tuaian 5 tahun. 5 tahun, and then dia kata potensi hasil pendapatan 1 hektar setahun RM155,250 lepas 5 tahun lepas 5 tahun. Nanas MD2 dia cepat sikit, dia dalam masa 15 ke 16 bulan. Sekarang dia kata dia 13 bulan mana. Selepas 1 tahun 4 bulan, hasil pendapatan per hektar ialah RM127,378. Kelapa lepas 3 tahun per hektar RM37,000. Sawit lepas 3 tahun per hektar RM17,500. So ini perbandingan dengan tanaman-tanaman utama lah. Okay. So kalau you tanam Musang King lagi 5 tahun baru keluar buah, berapa cost you daripada hari ni sampai 5 tahun? Saya bagi contoh satu orang pekerja je cost you setahun dalam RM20,000. Kalau pekerja tu gaji dia RM1,500 sebulan, you kali dengan 12, dekat lebih kurang dalam 18-19 ribu katalah 20 ribu. Lepas 5 tahun keluar buah so 20 ribu kali 5 tahun dah 100 ribu. Itu kalau you ada satu orang pekerja. Tapi you tanam durian, you tak ada satu orang pekerja, you ada ramai. Itu pun paling cepat kalau you dapat durian tu berbuah dalam masa 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun untuk durian ni terlalu cepat dan tak elok untuk pokok sebab pokok tu muda lagi. Dia batang dia pun tak besar lagi Jadi selalu bila tahun ke-7 tu baru dah betul-betul dapat solid lah pengeluaran. So berapa cost you daripada hari ni sampai tahun ke-7. Yang itu kita banyak tak ambil kira. Sama juga dengan nenas. Ya tinggi, bagus. Tapi lepas 1 tahun 4 bulan you dah tuai nenas tu, you kena recondition balik tanah tu and then you ke tanam semula Berapa cost you untuk tanam semula. Dan macam-macam lagi lah. Dan kelapa lepas 3 tahun. Sawit lepas 3 tahun. Tanaman-tanaman ni bagus. Tapi bila kita cakap pasal buah tin, kita tengok buah tin masa mula tuaian 4 bulan selepas ditanam. And then per kilo pun dia masih tinggi lagi, RM80 per kilo. Kalau kita cakap pendapatan per hektar add RM40, katalah kita tak RM40, inilah jumlah dia. Ini kalau add RM40, kalau add RM80, berapa Jadi apa yang paling penting sekali, saya rasa yang lain tak boleh nak lawan, tanaman buah tin ni boleh dilakukan 100% hasil anak tempatan. Kalau you nak tanam nenas, saya tengok memang sampai hari ni pun memang kita pakai bangla jugalah. Sebab tak ada siapa pun sanggup tengah-tengah panas tu dengan tajam nenas, nak pergi cabut, nak pergi tanam pun tak ada. Memang kita pakai harapkan bangla. Musang King pun still pakai tangga buruh, nak banyak-banyak pokok, nak nak ikat buah apa semua. Anak tempatan kita belum boleh buat lagi. Sama jugalah dengan basically kalau peladangan ni memang kita pakai tenaga buruh lah. Itu yang tengah problem sekarang ni. Sawit harga tinggi tapi tak boleh keluar sebab Bangla Indon semua dah balik kampung. Tak ada siapa nak usahakan. Tak ada siapa pun nak masuk dalam hutan tu nak pergi kait buah, nak pergi hantar ke kilang. Ada tapi tak ramai. So dia kata dalam I think dalam 40 ke 50% hasil tak keluar lah untuk sawit ni. Tapi buah tin ni 100% boleh dilakukan oleh anak tempatan. Sebab kita dah ada sistem, kita dah ada cara kerja yang baik, and then pokok ni pun kalau kena dengan cara SOP dia, tak susah mana pun nak buat. Tak ada masalah. Petik buah, susah sangat petik buah nak bagi baja semua dah pakai fertigation. Kalau panas, kita macam tim saya, kita kerja awal 7 pagi sampai 10 pagi kerja. Pagi kerja 11 pagi dah panas dah, you masuk sikit-sikit je. Tapi pagi tu memang solid dah kerja. Tum. Satu hari ni kerja boleh settle dalam masa 3 jam je. Senang. Tak ada masalah pun. Okay? Okay semua? Okay. Okay, Hafiz.
So perbandingan dengan hasil tanaman MD2, Musang King, kelapa, sawit, buah tin harga per kilo. Musang King kita letak dalam RM45 per kilo lah. MD2 ini pun tinggi lah ni, RM12 per kilo. Kelapa RM9. Sawit dalam 42 sen per kilo. Tapi sawit kita kira ikut tan kan. Buah tin harga retail dia RM80. Even kalau katalah harga datang RM40 pun still untung juga, tak ada masalah. So kalau you nak untung banyak jual buah tin ni, you kena tanam dan jual direct to customer lah, baru you dapat harga yang penuh. Tapi kalau katalah macam kita tak ada masa kita nak buat tu semua, kita jual harga ladang lah, maksudnya harga ladang. Itu pun sekarang kita jual dalam RM60 per kilo ke RM40. Tapi even at RM40 pun kita still untung. So macam orang tanam cili kan, sekarang harga semasa cili berapa per kilo? Tengok pada jenis cili. Bagi satu jenis, harga dia berapa? Cili bara Cili bara. dalam 15 ke 16. 15-16 Tinggi kan 15-16 kan? Tinggi. Tapi cili dia ada musim dia. Dia ada naik dan turun dia lah harga pasaran. Kadang-kadang boleh pergi sampai ke RM4 pun boleh sampai. Tapi sekarang cili tengah sedap lah. RM15 ni memang sedap. RM15 memang sedap lah. Tapi paling tinggi pun boleh pergi katalah sampai 22 pun still tak boleh lawan dengan buah tin kita lah kalau kita jual RM40 pun. Belum cakap RM80 So inilah saya cakap bila cakap tanaman bernilai tinggi ni. Okay. And then masa tuaian dia, buah tin 4 bulan, Musang King 60 bulan, MD2 15, kelapa, sawit lepas 3 tahun lah, 3 tahun tu semualah. And then pendapatan per hektar lah. Okay. So pengeluaran dan nilai pasaran dunia. Untuk makluman semua pada ini yang latest statistik yang kita ada lah pada tahun 2018 lah. Pengeluaran dunia ialah 1.5 juta metrik tan. 1 juta metrik tan yang dikeluarkan oleh Turki. Turki dia kontrol lebih daripada separuh daripada pasaran dunia. Dia hasilkan dekat 500,000 metrik tan of seed. And then top importer is India. Dia consume dalam 30% daripada pasaran import. Lepas tu Malaysia kita import dalam 580 metrik tan. Okay, 580 metrik tan. So export value satu dunia ni dalam 700 USD lah, 700 juta USD. Lepas tu negara kita import 580 metrik tan tu bersamaan dengan 9 juta ringgit. Walaupun nampak tak nampak kita sebenarnya habiskan duit kita import buah fig ni sebanyak 9 juta ringgit pada tahun 2018. 2019, 2020 saya tak tahu. Mungkin lebih daripada tu. Itu hasil import. Yang nilai yang kita import lah. So kalau tengok sebenarnya dekat chart ni, you nampak Brazil, Colombia, Egypt semua ni kan? Nampak tak? Nampak So ni Brazil, Colombia, lepas tu ini January to December, maksudnya ni bulan dia. So kalau yang nampak yang biru gelap penuh ni ialah masa pengeluaran hasil diorang. So Brazil dan Colombia ni dia keluarkan sepanjang tahun kecuali bulan Jun sampai Oktober lah kot, sampai November. Lepas kalau itu Egypt ni semua banyak dikeluarkan pada bulan Jun sampai bulan 10, bulan 11 lah. Siapa tahu kenapa? Faktor cuaca ke Cik Hafiz? Cuaca. Maksudnya apa faktor cuaca? Cuba try jawab je. Mungkin lah kalau suhu tinggi dia punya pengeluaran pun tinggi lah gitu kot. Suhu tinggi, pengeluaran tinggi. Betul. Tapi yang senang faham senang je. Negara ni lah negara yang bermusim. Negara yang 4 musim. So kalau you tengok kat sini, ini ialah musim panas untuk negara-negara tu lah. Kan selalunya bulan Jun sampai bulan 10, 11 tu musim panas kan. Lepas tu dia masuk musim sejuk, dia terus tak ada pengeluaran. Bukan buah tin je, buah apple ke, buah oren ke, memang musim panas dia berbuah. Musim sejuk, daun dia semua luruh. Kan? Pokok dia tidur, dormant.
So walaupun begitu still walaupun Turki katalah dia keluarkan hasil dalam 4 bulan setahun, still dia adalah pengeluar terbesar lah dalam masa 4 bulan ni kan. Mungkin Brazil, Colombia ni dia share climate yang lebih kurang sama macam Malaysia, mungkin tropika, so dia ada masa dia sepanjang tahun. Tapi kalau saya letak Malaysia kat sini, memang dia punya biru tu daripada Januari sampai Januari. Sebab apa? Sebab kita menerima cahaya matahari atau panas sepanjang tahun. So itulah kelebihan terbesar yang saya nak share yang negara kita ada, dan sebenarnya rugi kalau kita tak capitalize advantage yang kita ada ni. So bayangkan bila orang lain tak keluar buah, kita keluar buah kan. Selalu harga tinggi bila demand tinggi kan. Bila pengeluaran kurang, demand tinggi, harga memang tinggi lah sebab you seorang je boleh keluarkan hasil kan. So bayangkan bulan katalah Paris, London, New York tengah snow, datang buah daripada Malaysia. Kalau saya cakap harga RM80, mungkin musim sejuk harga dia boleh pergi sampai RM160. Kenapa tidak? Kan? Sebab masa tu tak ada siapa pun keluarkan buah kecuali kita Malaysia. Sebab kita yang keluarkan buah kan masa tu, orang lain semua tengah snow kan. Dia makan fig kering je lah. Kalau kita boleh bagi fresh fig. So itu peluang yang besar yang tak ada persaingan, tak ada persaingan lah. Memang besar lagi lah, besar. Even kalau nak cakap pasal 580 metric ton yang kita import dari luar ni pun, GMN Sungai Tenggiri saya tu pun tak boleh nak supply. Tak boleh kalau betul kan 49 greenhouses tu pun all up and running, tak boleh sampai dalam 15 ke 20% je. Itu baru pasaran domestik yang tak boleh nak supply. Import ni lagi lah, pasaran import, eksport ni lagi lah besar kan. So tak ada nak risau apa-apa lah. So kita we can make the cake larger sebenarnya, lagi besar. Mungkin kuantiti ekspor tu Malaysia boleh pergi sampai 3-4 juta tan setahun. Kenapa tidak? Kita spend 22 juta hektar tanam sawit. 22 juta hektar tanam sawit. Kan? And sawit perlukan ladang yang luas, yang besar. Lepas tu hasil dia macam tu kan. Tapi fig ni, dia bernilai tinggi, dia cepat. Dia berbuah sepanjang tahun. And then, tak perlukan ruang yang besar. The maximum production daripada capacity yang kecil. So bayangkan lah kat situ. Ada apa-apa soalan? Soalan di penghujung program nanti. Oh, ya, okay. Takut korang tertidur. So far okay Okay. Okay. Alright. Okey, ya, betul. Okay, terima kasih banyak. So kita import sebanyak 583 metric ton fig daripada segar dan kering segar dan kering bernilai 9.26 juta. So sebenarnya kita tak perlu pun spend sampai 9 juta untuk import benda yang kita boleh tanam sendirilah. Kan? Kat situ lagi kita dah boleh cakap tentang rantaian bekalan makanan negara itu kan. Tak perlu. Even tak payah import, kita boleh export pula tu lagi kan. Lagi bagus. So kita import fig kita ni daripada Turki, kita spend dekat 5 juta. Iran, Spain, China, UAE, Afrika Selatan. Sampai kalau tengok sampai sekarang Peru pun kita import. South Africa kita import kan. So ni buah-buah dia lah kalau ada. So saya punya cita-cita saya pun nak ada juga ladang besar. Lepas tu saya nak ada macam conveyor belt macam ni kan, susun buah, letak pack cantik, letak dalam crate, lepas tu kita hantar kat luar. Ini cita-cita saya lah. Dan saya rasa cita-cita ni boleh tercapai sebenarnya. Kalau bukan hari ni, mungkin dalam masa 5 tahun ke, 10 tahun ke, ada. Tapi apa yang saya nak cakap, lepas Musang King, lepas MD2, Turki fig ni pun ada masa depan macam tu juga. Even dia boleh lebih cepat lagi. Okay. So ada apa dengan buah tin? Satu, dia tanaman bernilai tinggi. Dia cepat, dia berbuah sepanjang tahun, setiap hari. Dia berbuah, dia petik hasil dalam masa 4 bulan. Permintaan dunia yang tinggi. Kan? Kerana luar buah negara hanya berbuah 4 bulan setahun. Dari segi kesihatan, dia dikenali sebagai superfood. Dia kaya dengan fiber, potassium, antioksidan.
So sebenarnya buah tin ni you makan 2-3 biji you rasa kenyang. Macam you makan kurma, you rasa kenyang, rasa ada tenaga. Lepas tu saya suka makan sebab saya senang kat toilet. Dia fiber tinggi. Memang siapa ada masalah sembelit ke, buasir ke, inilah jawapan dia. Lepas tu dia ada banyak zat mineral lah. Dia ada kalsium, zat besi, omega 6, vitamin 6. Dia ada iron, macam-macam. So dia baik untuk wanita mengandung, ibu yang menyusu, anak kecil, sakit hospital, pasangan yang berdapat anak, kaum lelaki, macam-macam. So Nabi pun ada hadis, dia kata makanlah buah tin siapa-siapa yang ada masalah sembelit dengan gout. Tu dah ada hadis daripada Ibnu Majal. Okay. Lepas tu dari segi rasa dia manis dan lazat, dia ada beribu rasa, warna dan keunikan. Terdapat lebih 1,200 jenis terkumpul dari Turki, Spain, Italy, France, Jordan, Taiwan, semua. Lepas tu pasaran eksklusif bagi pengumpul dan pengguna buah tin dari seluruh dunia. Dari segi agama sejarah pun panjang cerita dia. Lepas tu Malaysia tempat terbaik dan kelebihan tunggul lah, berbuah setiap hari sepanjang tahun. Lepas tu kita ada, negara kita ni ada infra yang lengkap lah. Infrastruktur untuk pertanian lengkap, perhubungan, teknologi kemudahan dan sokongan. Kan kalau banding dengan Indonesia ke, Vietnam ke, Thailand ke apa, diorang tak ada highway, diorang tak ada kereta api macam kita. Tapi kita ada infra tu semua. So kita tak guna je. Kan, tak guna. Tapi kita dah ada dah tu semua kan. So itulah kelebihan yang ada. Lepas tu produk hiliran dia pun boleh pergi pada makanan, kosmetik dan ubat-ubatan lah. Okay. So, inilah sebenarnya latar belakang buah tin. So, kalau you tengok pokok ni kawan saya ambil pokok tin di Morocco. So, dia besar, dia memang besar. Ni kalau tengok ni dalam 3 orang peluk kot batang dia ni. So, pokok ni usia dia dekat 400 tahun dekat Morocco ni. So, kita pun ada pokok tin juga, kita panggil pokok ara. Beza dia sikit je, yang tu Ficus auriculata, yang kita tanam ni Ficus carica. Walau bagaimanapun Ficus auriculata ni yang tanam dekat, yang kita panggil buah pokok ara ni pun dah ada lama lah kat dunia ni. Kat Malaysia ni pun dah ada lama dah. So banyak cerita, dia ada banyak kat tepi sungai, dekat kampung-kampung dia ada banyak. Even saya dengar dekat belah utara dan belah Kelantan ada yang dia ambil buah ara ni, dia masak dalam gulai. Gulai kambing ke apa kan. So bila orang kata dia punya tekstur tu lebih kurang macam tekstur kambing, daging kambing, tu nampak banyak sikit lah gulai tu. Tapi ada juga yang even tu Ficus auriculata ni pun ada dekat 80 jenis. So ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan lah. So kalau jumpa pokok ni jangan terus makan buah, makan buah terus lah, takut nanti berbuih mulut ke apa kan. Kena tanya orang tua mana satu yang boleh makan. Lepas tu buah ara ni pun sebenarnya dia makanan untuk ikan-ikan kat sungai. So ikan-ikan yang mahal, yang berkualiti tinggi dia makan buah ara ni. Contoh macam ikan kelah, ikan baung. Patin buah tu, patin paling mahal tu sebab nama dia buah tu sebab dia makan buah ara lah. So saya ada satu profesor daripada Unisal ni, Profesor Syazazir kata, ikan-ikan yang makan buah ara ni, dia punya daging dia lebih berkualiti. Dia punya kilat kat badan tu lain sikit. Dia punya tekstur dia lebih padu lah untuk ikan ni. So mungkin satu hari nanti kita boleh buat ikan wagyu pula kan. Ikan-ikan yang berkualiti tinggi. Kan? Tengok orang Jepun dia buat pertanian, dia tanah dia tak luas. Tapi contoh satu ekor lembu dia sama dengan nilai 4 ekor lembu kita. Kenapa? Lembu tu dia bagi makan yang baik-baik, dia urut, kan, tidur dalam aircon lah, ada tilam lah apa semua. Dia jual daging wagyu sekilo je dekat RM1,000. Daging wagyu. Kalau you makan tomahawk, tahu tomahawk? Tomahawk. Tak tahu. Tomahawk ni macam steak yang ada tulang ribs itu yang paling mahal lah. Selalu orang hidang kalau you pergi kedai-kedai steak ni, tomahawk ni satu dish tu dalam RM1,500. Tapi orang makan. Kenapa? Sebab daging dia tu kan, kalau you makan daging wagyu ni, daging dia tu dia punya tekstur dia boleh cair dalam mulut. Itulah dia punya lembutnya. Daging lembu wagyu ni. Sebab lembu tu, yelah dia jaga, tak pernah stres kan.
Dia jaga, dia urut, kerja dia makan aja kan, dia urut lah apa benda semua, bagi makan tu, bagi makan ni. Lembu tu basically dia lembu yang tak sihat lah sebenarnya kan. Dimanjakan, tapi daging dia tu memang lembut. Daging dia tu banyak lemak tu. Bukan lemak terkumpul, dia lemak dia panggil marble. Tengah-tengah daging tu ada banyak lemak. Kan. Tapi itu cara Jepun buat pertanian sama macam dia tengok dia tanam buah tembikai kan. Kita tanam tembikai macam biasa je kan. Orang beli tembikai Jepun ni dia bukan untuk makan je, dia bagi hadiah. Sebab tembikai dia tu dia packaging kan cantik. Tembikai tu dia buat 4 segi lah, bentuk love lah. Barulah satu biji tembikai boleh pergi sampai ribu-ribu harga dia. Saya cakap betul ni. So itu. You tambah nilai kepada produk you. Kan, you packaging cantik. Orang tengok dokumentari, oh macam ni you tanam buah tembikai ni, patutlah harga dia mahal. Orang tak tanya. Kan. Tapi macam petani kita, tanam-tanam sayur, sampai dekat pasar, campak atas lantai. Habis lah. Kan. Tengok orang kita, tanam durian kan. Tanam-tanam durian, kan, lepas 15 tahun berbuah, lepas tu nama durian tu durian kampung. Memang kampung harga dia. Kan. Orang Cina tanam durian, nama dia Musang King, Teka, IOI, Blackthorn apa semua kan. Barulah ada nama je. Tapi kita kan memang durian kampung ni bukan tak sedap. Saya suka durian kampung. Tapi nama dia durian kampung. Macam mana you nak jual lebih daripada RM5? Nama dia kampung. Kan? Musang King bila harga je ni, oh harga dia 45, 60, RM70, RM45. Kita nampak tak kat situ? Kan? Benda-benda yang kita patut dah boleh berubah lah kita punya konsep tu kan. Kan? Kalau orang kata, kenapa buah tin mahal? Buah tin kita ni kalau makan boleh sihat lah kan. Buah tin kita ni umur dia 4 bulan dah boleh petik kan. Orang tak argue. So apa yang kita buat ni, kalau kita nak orang, kalau kita berniaga lah, selalunya kita akan buat apa tau? Kita akan potong harga. Itu cara kita nak jual produk kita. Kita akan potong harga. Kita tak tambah value kepada produk kita tu, tapi kita potong harga. Tengoklah orang jual ayam goreng RM1. Tak lama pun kedai tu, 4-5 bulan lagi dia tutup lah. Sebab memang you takkan boleh jual ayam goreng RM1. Memang you rugi. You tak kira you punya kos minyak you, masa you, minyak masak you, gas you tak kira. Kan? Tapi saya tak tahulah. Tapi saya tengok kita selalu kalau nak berniaga, kita nak orang datang, kita jual murah. Kan? Tapi bangsa lain tak. Apa yang dia buat? Dia buat produk ni, dia tambah nilai. Packaging dia cantik. Kan? Lepas tu dia ajar orang, okey, apa kelebihan produk dia dengan produk lain. Dia buat, katalah kalau dia masak tu kan, dia masak, dia punya presentation cantik, dia pakai baju yang elok, orang pun beli, okey lah, bayar. Kalau nak makan kwetiau Cina kan, RM1.8. Orang tak ni. Nampak, dia mesti nampak kalau you tengok Cina kalau masak, mesti dia tutup kepala dia semua. Kita tak. Kan. So benda-benda tu lah kan. Banyak lah cakap kat situ kan. So dari segi agama dan sejarah kan, pokok ni orang percaya pokok tin ni pokok yang pertama kat dunia lah. So ada kepercayaan daripada luar, dia percaya masa Nabi Adam dan Hawa turun kat dunia tu dulu, daun yang tutup badan dia lah, daun fig lah. So daripada syurga turun ke dunia. Kan? So buah ni pun mention dalam Bible, mention dalam kitab-kitab lama Hindu, mention dalam kitab lama Yahudi. Kan? Diorang percaya even Buddha pun betapa bahawa pokok fig dan macam-macam lagi. So kalau you tengok dekat sini kan, dari zaman Fir'aun lagi, diorang dah ada pokok fig ni, dan dia panggil pokok fig ni pokok yang suci lah. Dulu Fir'aun masa dia mati, dia tebang pokok fig ni, dia korek batang tu, jadikan keranda. Lepas tu sebelum Fir'aun ni dibungkus jadi mami kan, jadi mamia, dia sumbat mulut Fir'aun ni dengan buah tin kering supaya tak lapar. So bayangkan pokok fig, katalah kita ambil Fir'aun lah, zaman piramid kan. Piramid kat Giza tu umur dia 4,000 tahun, pokok ni lebih tua daripada piramid kat Giza tu. So pokok ni dah tua dah. Pokok ni dah ada lama dah ada dekat dunia ni kan. Lepas tu kalau tak pun dalam Quran dah sebut kan. Salah satu daripada 6 buah yang disebut Al-Quran ialah pokok fig. Lepas tu Allah ni nak cakap pasal pokok fig ni, pokok tin ni, Allah bukan setakat sebut, Allah bersumpah atas nama dia demi buah tin, dan juga Allah namakan surah. Itulah darjat dan ketinggian pokok tin ni sebenarnya. Yang buah lain pun tak boleh nak lawan. Jadi kenapa
Kalau kita tak nak makan pun kenapa kita tak nak tanam? Tanamlah kat rumah. Kan? Buah ni ada dalam Quran. Saya ada Cina datang kat saya, dia kata, ini buah ni ada dalam dunia kitab lah. Dia pula ajar kita. Kita nak ada. Saya percaya buah tin ni sebenarnya dia memang immunity boost untuk boost immune system kita. Saya percaya masalah COVID-19 ni jawapannya buah tin. Saya confident. Tapi mungkin tak apalah. Tapi memang dengan UPM pun kita ada buat satu research untuk boost immunity ni. Kalau berjaya mungkin lah kan. Kalau tidak pun amalkan lah kan makan buah tin ni kan. So dalam hadis, saya nak share lah. Hadis ni, sekiranya kau katakan ada buah-buah yang turun dari syurga, maka itulah buah tin. Kerana buah-buah syurga itu tanpa biji. Makanlah ia kerana ia dapat menghentikan puasih dan bermanfaat menyembuhkan encok. Encok ni ialah gout. Dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. So ni hadis dia cakap pasal buah syurga. Tapi walaupun saya tanam, saya jual buah tin ni, saya tak pernah cakap ni buah syurga, ni buah syurga. Saya tak pakai. Saya tak pakai premis tu. Saya selalu cakap buah ni sedap, buah ni banyak khasiat. Selalu saya cakap pasal ni lepas dah cerita lama dan kita cakap lah ni buah syurga pun semua kan. Tapi saya selalu tak nak pakai dulu premis ni. Sebab cakap kita tunggang agama. Tapi sebenarnya tak salah pun sebab memang betul-betul disebut kan. Kita bukan ada-adakan benda ni, memang betul-betul terang dan nyata So nilai perubatan dan khasiat membersih usus kaya dengan fiber. Memang kalau makan buah ni memang bersenang betul pergi toilet. Memang dia cuci habis. Lepas tu dia antioksidan yang tinggi untuk cegah dan rawat kanser. Sebenarnya bukan buah je pun. Dia punya daun, in fact sekarang saya dengan UPM, daripada getah fig tu je ada property untuk cegah pembentukan radikal kanser. Getah saja. And getah ni pun, dulu Ibnu Sina kan, Ibnu Sina ni dah mention dalam kitab dia, Canon of Medicine, getah fig ni baik untuk merawat masalah eczema, ketuat, masalah kulit, dermatologi. Itu 1000 tahun yang lepas, dia dah nampak dah. Kan? Sekarang, kanser, macam-macam lagi boleh buat. Dari segi ubat lah. Sumber tenaga yang semula jadi kandungan potasium yang tinggi, alternatif untuk pesakit kanser. Saya ada pesakit kanser yang undergo kemoterapi diorang ni lemah, tak ada selera nak makan kan. So dia makan buah tin ni, dia makan sikit dia rasa segar, rasa ada tenaga. Satu buah ni manis, lembut. So tak ada masalah untuk dia makan. Okay, so baik untuk ibu mengandung, sumber kalsium tinggi. So dia kalsium tinggi dia bagi tenaga, dia ada potasium, mengatasi masalah kelesuan, anemia, kekurangan iron. Omega 3 dan folik untuk pengembangan otak bayi. Asid folik untuk bayi, untuk pengembangan bayi. Mengurangkan morning sickness dengan kandungan vitamin C. Baik untuk ibu menyusu sebab dia boleh bantu menghasilkan susu untuk para ibu. Kandungan kalsium yang dibekali ibu dan bayi. Lepas tu kolesterol, sakit jantung, dia ada triglycerides untuk partikel lemak yang boleh cuci kita punya pembuluh darah. Baik untuk lelaki baik untuk saya cakap lah baik untuk ni aphrodisiac. Tu aphrodisiac. Nanti korang cari aphrodisiac ni apa. Boleh? Nakib? Boleh, insyaAllah. Aphrodisiac. Lepas tu boleh meningkatkan kandungan sperma. Dan performance lah. Performance So banyak lagi sebenarnya. Sebab tu dia dipanggil superfood. Gempak tak gempak lah buah ni. Memang gempak gila. Sebenarnya senang nak jual buah yang gempak ni kalau orang tahu. Isu dia sekarang buah tin ni orang tak tahu. Orang Malaysia sampai hari ni tak tahu. Kan? Saya tanam 1000 pokok pun sampai hari ni orang tanya, apa benda buah aku tanam ni kan? Tak tahu. Tapi itu boleh jadi sama ada peluang ataupun challenge lah kan. Tapi kalau dia orang tahu, memang berebut ni kan. Kalau tengok lah. Kan? Boleh hilang pokok kita tanam ni kalau orang tahu macam ni hebat pokok ni kan. Tak apalah. Tak apa. Tak ada masalah pun. Benda ni bagus, cuma orang tak tahu lagi kan. Sebab tu saya perlukan geng-geng nakib ni semua untuk share dengan orang lain lah. Mungkin UPM pun kena tengok sini lah. Balik-balik cerita pasal sawit, balik-balik cerita pasal durian, balik-balik cerita pasal cili. Kan, boring lah. Dah 20 lah. Kan. Okay, imuniti tubuh. Merangsang sistem imun tubuh. Sistem vitamin E yang baik, kaya dengan antioksidan, kaya dengan mineral semua jadi.
macam-macam lagi lah. So pokok buah tin ni pun sebenarnya senang untuk dia ni, daripada batang je. Daripada batang je, satu batang ni kita jadikan keratan, kita boleh semai. Tahu harga satu batang ni berapa kalau kita jual? Cuba teka harga dia berapa. Satu batang keratan. RM20. Ada RM20 lah. Tapi yang paling murah pun jual dalam RM5. Batang je RM5. Batang je RM5. Batang tak tahu hidup ke, mati ke, dia nak buat kayu api ke, tak tahu. Tapi satu batang RM5. Lepas tu kita semai jadi anak pokok. Paling murah pun harga dia dalam RM50. Anak pokok. Tengok variety saya tanam ni, Masudafin ni, dia macam biasa lah. Dia variety ada yang warna kuning lah, belang-belang lah, ada yang rasanya tu. Dia beli sampai ribu-ribu satu pokok pun ada. Sampai 3-4 ribu satu pokok pun ada. Boleh tanyalah dengan orang yang tanam buah tin ni, dia orang tahu. Sebab bila banyak variety ni, you jadi collector. Faham? Maksudnya you ada buah warna merah kan. Oh tiba, I nak buah warna kuning lah daripada Portugal, dia pun ambil kan. So orang yang ada variety yang rare ni, dia ada bragging rights. Bragging rights ni dia macam boleh belagak lah kan. Aku ada, alah orang duit lama pun orang boleh beli ribu-ribu kan. Ni kan pula pokok kan. So bila kita ada variety yang rare ni, kita macam boleh, kau ada variety ni kau tak ada kan. Kau nak beli boleh, harga dia RM4,000 kan. Letaklah, orang lain tak ada pokok tu, kita ada kan. Tak harga letaklah berapa banyak kan. Tu sampai collectornya item lah. Maksudnya collector. Dekat rumah kita ada banyak. Pokok warna daripada France, daripada Taiwan, daripada ni kita ada kan. So rasa dia beza-beza kan. So, jadi collector item lah. So another market is collector's market lah kan. Itu untuk anak pokok lah. Tapi kita jual pokok kita biasa-biasa pun dah RM50 lah. But still, RM50 pun apa you punya cost? Cost you lah tanah dengan polybag. You jaga dalam sebulan, sebulan setengah, you dah jual RM50. Satu hari you jual 10 pokok, satu pokok RM50, you dapat RM500. Tu pun jual pokok. Lepas tu daun dia pula, kita boleh buat teh. Kita boleh buat teh. So orang beli daun dengan saya, dia beli daun saya, dia beli 1 kilo RM25 berat basah. Tapi kalau you buka Shopee, you tengok fig tea leaf ni orang jual 40 gram RM40. 1 gram RM1. 1 gram RM1 orang jual teh ni. 1 gram. 1 kilo, 2 kilo, apa kan. So memang banyak benda yang kita boleh buat lah dengan ni. So kalau tengok pengeluaran dan kitaran penanaman buah tin ni untuk satu pusingan, walaupun dia berbuah sepanjang tahun, tapi kita buat dia ada pusingan. Ada sebab kenapa kita buat itu. So kalau kita tengok bulan 1, ni greenhouse saya dekat Sungai Tinggi ni, kita tanam pokok dalam polybag tinggi dalam 1 kaki 1,5 kaki lah kita tanam dalam media yang kita dah formulakan. Lepas tu bulan kedua, dia pokok ni dah mula tegap lah, mula keluar banyak cabang semua. Bulan 3 pokok ni dah naik, dia dah keluar buah dah. Keluar buah. So buah pertama yang buah paling bawah ni lah. Lepas tu buah yang lain semua makin lama makin tinggi lah. So buah ni akan keluar dekat setiap helai daun akan keluar buah. Setiap helai daun dia akan keluar buah. Lepas tu masuk bulan keempat je, dalam hari ke 120, 130 tu, buah yang pertama tadi tu akan masak lah. Selalunya buah yang paling bawah ni akan masak dulu. So hari ni kita petik yang ini. Esok kita petik yang ni pula. Esok kita petik yang ni. So kita ni petik sampailah bulan ke-6. Daripada kita mencangkung bulan ke-4 tu, membongkok, berdiri, jengkit, sampailah naik tangga, turun tangga. Bila pokok tu dah tinggi kan, dia akan terus berbuah lagi. Tapi bulan ke-6 ni kita akan buat major pruning. Kita akan prune habis pokok-pokok ni, and then dia akan keluar balik tunas dan bercabang macam ni balik. So apa yang bagusnya kat sini, you tanam sekali je pokok ni. Dan dari satu musim ke satu musim, pokok ni jadi lebih kuat. Pedu dia lebih besar, akar dia lebih menjalar lagi jauh, lagi kuat. Dan sebenarnya buah dia pun lebih cepat keluar. Dan bila you pruning, batang tadi, jadikan keratan. Sama ada you nak semai anak pokok ataupun you nak jual. Daun dia, you kumpulkan, you keringkan, you buat teh. So tak rugi pun sebenarnya bila pruning ni. Kita tak hilang sumber pun. Lepas tu bulan keempat nanti petik balik.
So dalam masa 6 ke 7 bulan ni, satu pusingan lah. Okay. So kalau ikut SOP benefit ni, satu pokok boleh menghasilkan dalam 6 kilo buah untuk 2 pusingan lah. Tahun, 6 bulan kan. 6 kilo buah. 6 kilo buah ni, satu pokok ni boleh pergi dalam, kalau saya buat 3 cabang, boleh pergi dalam 100 biji lah. 100 biji. Boleh hasilkan 6 kilo buah setahun. So you bayangkanlah kalau 6 kilo kali dengan RM40, satu pokok boleh bagi you RM240. Kalau ada RM40, kalau ada RM80, berapa kan? Okay. So ni ladang saya di Sungai Tinggi Selatan Boleh tengok buah saya semua. Ini orang datang. Orang datang sebenarnya dah ramai orang datang tapi sebab COVID kan. Tapi sekarang pun still orang datang jugalah. Tak ada masalah pun. So yang ni saya tanam dalam bakul pun tak ada masalah. Okey je, tak ada masalah. So ni antara produk-produk hiliran yang kita boleh buat lah. Daripada buah segar, aiskrim, buah tin kering, cuka, jus, nasi lemak sama buah tin, kek, teh. Kalau you tengok sekarang Sunsilk shampoo. Dia pun ada fig juga. Sebab fig ni memang dia ada property untuk menguatkan rambut. Saya pun tak tahulah. Tapi dia ada property untuk anti-wrinkle, anti-aging. Dia buat fig mask, fig body wash, shampoo. Dan ubat pun sebenarnya banyak jugalah. Kalau katalah getah daripada fig ni boleh jadi salah satu ubat untuk kanser, industri tu akan pergi lagi besar. Tak payah kanser pun. You buat pil untuk orang ada masalah sembelit ke, untuk lelaki ke, untuk perempuan ke yang macam kata ibu yang menyusu tapi tak ada susu, you buat dalam bentuk apa-apalah kan, pun boleh. Kalau you tengok Nilofa buat susu pisang, susu durian, susu mangga kan, susu fig dia tak ada lagi. So mungkin kan banyak lagi benda boleh buat, banyak sangat. Ada orang sampai datang jumpa saya boleh kata, boleh tak you supply buah dengan saya? Cakap nak buat apa? Saya nak buat wine. Wow. You tahu wine kan? Dia kata, but fig wine ni taste better than grape wine. Sebab fig ni dia manis, grape ni dia masam. So kalau you buat wine daripada fig, rasa dia lagi sedap. Tapi kita wallahu-alam lah, nak tahu kan. Tapi tak payah sampai ke situ pun. Tapi maksudnya sampai situ lah dia boleh pergi. Banyak. Macam-macam. Macam-macam dia pergi. Dari segi kosmetik, ubat-ubatan dan makanan ni macam-macam dia boleh pergi. So saya bercadang nak jadikan Sungai Selatan ni saya punya World Fig Sanctuary untuk orang datang. Orang rasa pengalaman petik buah makan segar. Orang duduk situ boleh makan produk-produk berasaskan buah tin kan. Selalu orang boleh tengok pokok saya ni kan, dia tanya, pokok ni banyak buah lah. Saya cakap, kalau nak tanam kat rumah boleh. Kan? Satu pokok RM50. Dia beli lah 2 pokok. Dia beli pokok, jual lah baja, jual lah tanah. Kan? Kalau satu orang you boleh dapat RM100, datang 10 orang tu hari cukup lah, dapat RM1,000. Kan? Kalau 10 orang. Kalau RM100. Kan? Tapi tanaman lain you tak boleh buat macam ni. Katalah you ada pokok rambutan ke, pokok nas ke, tak boleh nak buat ni. Bukan tak boleh lah, susah lah kan. Tapi fig ni boleh. So bayangkan bila saya cakap pasal fig ni dia ada 3 stream. Satu dari segi upstream pengeluaran buah, downstream penghasilan produk, 3 ni midstream agroperancangan. So ini kita cakap tentang satu industri Satu industri, kena ada mentality industri. So baru you boleh sustainable. Sebab sekarang masalah dia, walaupun you tanam cili pun, kadang-kadang katalah tadi, siapa cakap harga cili RM5. Kalau you tanam, you pergi jual, kalau pasar kata, I nak beli you punya cili RM4 lah, RM5 lah, kan? Nak tanam you kena jual, tidak you nak jual kat siapa lagi? Kan? So kalau you tak boleh jual yang segar, you kena adakan produk hiliran. Supaya nilai yang ada pada cili tu tak hilang. Dia jadi sos ke, jadi sambal ke apa, dia tak hilang. You still boleh untung. Petani kita kena ada macam tu. Kena ada mentality. Kalau tak boleh buat, kalau nenas tak boleh yang ni, segar-segar kena buat macam ni. Kena ada. Kalau tak, you successful. Banyak kita silap kat situ. Kan? Bila-bila tak boleh jual je, buang lah kan. Dah lah nak petik cili tu upah seorang. Sekarang 1 kilo cili upah RM2.5 petik. Tak ada orang nak buat RM2.5. Bayangkan kalau you jual RM6, tolak upah petik cili je RM2.5. You tinggal RM4.5. Tinggal apa? RM3.5. RM6 tolak RM2.5 apa? RM3.5. Berapa Hamimah? RM4.5.
RM2.50. RM6 tolak RM2.50 apa? RM3.50. RM6 tolak upah petik cili RM2.50 tinggal RM3.50. Tolak you punya baja, punya racun, tolak you nak tanam semula, berapa you untung? Kalau RM6 lah. Kalau RM5 tu mungkin tinggi sikit lah tu kan. Alright. So dekat World Fig Century saya ni, saya ada ladang fig, saya ada fig nursery, saya ada fig R&D center, fig gallery, fig class, fig cafe. Ni cerita kita lah. Cukup. So basically itulah cerita pasal industri tanaman buah sini. Alright, terima kasih Encik Hafiz. Ya. Baik, sekarang tunjukkan 10.05. So kita berehat dan kita sambung pada pukul 11. Okay. Boleh ya? Alright. Kita dah menghampiri 100. 100 kita tunggu sehingga 101, 102 Doktor. Ya, saya. Dah tak boleh masuk dah. Oh, dia tak boleh masuk? Ha. Okey, maksudnya Tak saya boleh punya melepaси limit 100 je 100 lah. Ha. Okey. So, 100. Paling maksimum 100 je. Yang lain memang ada yang nak masuk Yang nak masuk tak boleh nak masuk dah. Stop kat situ dah. Dia tak boleh masuk, dia penuh. Okey, terima kasih banyak. So, kita jumpa hari Senin ni. Okey, terima kasih banyak. Okey, doktor. Teruskan. Okey, terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi.
Baik, jam sudah menunjukkan sudah pukul 11. Baik, peserta semua sudah bersedia? Cik Hafiz bersedia, Cik Hafiz? Okey. Baik, diminta untuk setiap peserta program supaya tidak meninggalkan room ini kerana kita ada aktiviti Kahoot selepas sesi soal jawab sebentar saja lagi. Baik, kita akan buka sesi soal jawab bagi peserta yang ingin menanyakan soalan kepada Encik Hafiz jikalau ada perkara yang beragu-ragu di benak fikiran. Dengan itu dipersilakan. Encik Hafiz, saya nak tanya berkenaan dengan penyakit yang biasa kena pada pokok buah tin. Okey, buah tin ni pokok dia dia kalah dengan cuaca lembap lah. Sebenarnya bila cakap pasal cuaca lembap ni, cuaca mendung, hujan yang lembap ni dia kalah dengan cuaca lembap. Sebab dia pokok daripada padang pasir kan, dia suka panas. So dia kalah dengan karat daun. Karat daun, lepas tu dia ada masalah macam pokok lain jugalah. Ada macam masalah dengan rhizotonia, dengan phytophthora. Dia ada masalah tu, tapi kita ada penyelesaian untuk itulah. Cuma pokok ni kalau nak bandingkan pokok lain, dia still kuat lah. Dia still kuat lah. Banding dengan rock melon ke, dengan chili ke, dia walaupun dia kena penyakit pun tapi dia boleh bertahan lagi lah, tak ada masalah. Tapi tu antara penyakit utama dia sebenarnya ialah karat daun. Sebab tu kita tanam dalam greenhouse supaya tak kena hujan. Kita kurangkan risiko tu lah. Walau bagaimanapun sebenarnya bila ada greenhouse ni, kita macam-macam kita buat. So katalah contoh kalau katalah siang tu hujan ke tak cukup matahari pun, malam tu kita boleh pasang UV grow light kan. So maksudnya pertumbuhan tu masih boleh berterus walaupun tak ada cahaya matahari pada waktu pagi. Kalau you tengok dekat Cameron Highland pun, saya rasa 80% semua dah dalam greenhouse lah. And then kalau you Cameron Highland malam semua dah terang lah. Memang dah pasang lampu malam. Sebab Cameron lagi kurang cahaya. So macam ni dia nak gantikan cahaya pagi tu, dia tak nak pasang lampu lah waktu malam. So bagi saya pertanian ni game changer je, you kena ada greenhouse. Kalau you tak ada greenhouse, memang satu confirm you pakai racun banyak gila. Tanya orang tanam cili lah, pagi racun, petang racun, esok racun ni, campur racun ni. Lama-lama kita yang mati sebenarnya. Baik, Encik Hafiz diminta untuk stop sharing. Oh, stop sharing? Okay, sorry. Alright. Baik, terima kasih Cik Bima. Ada soalan lagi seterusnya? Hello, saya nak tanya. Ya. Masa Cik Hafiz mula-mula melakukan perusahaan buah tin ni, apakah cabaran yang dihadapi lah oleh Cik Hafiz yang masa mula-mula cabaran saya salah satu tanaman ni bagi saya macam saya pun dah ada R&D saya selama 7 tahun sebenarnya. So dari segi tanaman tak ada masalah. Cuma masalah saya ialah pengeluaran saya tak cukup banyak. Maksudnya macam satu greenhouse saya ni boleh menghasilkan dalam 15 ke 20 kilo buah saja satu hari. So kalau katalah saya nak supply ke Tesco ke Giant ke hypermarket besar-besar ni, dia kata kita nak you punya buah tapi kita nak satu hari 50 kilo tiap-tiap hari. Itu yang saya cakap, tak apa, nanti dulu. Sebab diorang nak volume banyak kan. Takat 19-20 kilo ni terlalu rendah untuk diorang lah. So tu cabaran utama saya lah. So bila saya tak dapat nak jual ke pemborong ke apa, saya terpaksa jual secara runcit-runcit lah. Tapi mula-mula memang lambat sikit, tapi lepas tu sampai sekarang ni masa utama saya memang tak cukup buah. Walaupun korang nampak tak nampak tapi memang saya sampai hari ni pun saya tak cukup buah lah. Buah saya memang walaupun dekat Sungai Tinggi tu saya ada 3 greenhouse, tapi bila kita buat ada pusingan, kita buat by plot. Maksudnya bila A ni dah habis buah, kita pruning, B pula ready. Habis B, C pula. Habis C, A pula kan. So still dalam satu masa hanya ada satu greenhouse saja yang aktif lah. So still pengeluaran saya pun dalam 15-20 kilo satu hari. Tak besar pun.
So tu yang bila kita cadang nak besarkan ni, bila kita tanam sekali berbuah, 4 greenhouse berbuah, baru dia ada volume kan. Dia ada volume ni baru boleh pergi jauh lah. Tu cabaran saya. Baik, terima kasih Encik Niza, Muhammad Niza. Baik, seterusnya sesiapa hendak bertanyakan soalan boleh sambung. Ada soalan? Tak ada soalan Cik Hafiz, cara penanaman yang paling sesuai untuk buah tin apa je? Apa dia? Cara Sorry. penanaman yang paling sesuai. Cara penanaman paling sesuai? Ya. Yang saya tengok sekarang ni tanam dalam, sebenarnya dia ada pro and con lah. Saya tanam dalam bakul dengan atas tanah kan, dia ada pros and con lah. Dalam bakul ni dari segi kos dia murah sikit sebab tak perlu nak mencangkul untuk sediakan lubang untuk tanaman. Tapi dalam bakul ni dia terhad. Saya fikir mungkin dalam lepas 3 pusingan saya kena tukar dengan pokok dan bakul yang baru sebab akar pokok dalam bakul tu mungkin dah penuh lah kan. And then dari segi penjagaan pun senang. Maksudnya penjagaan ni kita nak pastikan greenhouse kita tu bersih daripada daun-daun kering ke apa, senang. Kita nak sapu senang banding atas tanah. Atas tanah ni dari segi penjagaan mungkin dia susah sikit. Satu nak korek lubang pun kos dia agak tinggi jugalah. Sebab kita nak korek lubang tu kan, kalau satu lubang katalah kos nak korek RM20 kali dengan 400 dah berapa kan. Cuma dari segi atas tanah ni, you tanam sekali je and then pokok tu you nampak memang boleh bertahan lama and then makin lama makin kuat dan besar lah dan makin padu lah buah dia tu kan. So dua-dua ni ada pro and con lah. And then saya pakai sistem fertigasi, maksudnya pemberian air dan baja tu boleh dilakukan secara automation lah. Itu pun boleh enhance lagi dengan penggunaan smart farming kan. Smart farming ni maksudnya kita boleh bagi baja, bagi air, kita boleh tengok indikator kelembapan, NPK, pH tanah semua pakai phone je dah boleh dah. So sebenarnya kalau bandingkan dengan tanaman lain, tanaman buah tin ni senang bagi saya lah. Saya senang sikit bandingkan tanaman lain. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya kita ada soalan di ruangan chat daripada Syazwan Syaz. Okey, pada pandangan Cik Hafiz, penanaman buah tin ni dapat sambutan tak daripada generasi sekarang ini? Saya membayangkan bahawa buah tin ni akan mendapat sambutan yang hangat lah. Sekarang ni tak ada pun, tak banyak, tak dapat lagi pun. Tapi sebenarnya macam saya ni, kerja saya ni saya lebih nak kena promote tentang buah tin ni pada orang lah. So tentang tanaman, tentang sales dan marketing ni saya dah ada team saya yang buat. Saya macam ni lah, ruang-ruang sharing macam ni yang saya memang look forward untuk share dengan ni lah batch-batch Niza, Syakir, ni semua kan. So mungkin korang ni lah yang mungkin boleh tengok kat tanaman buah tin ni sebagai mungkin pilihan kalau katalah nak menceburi dalam bidang agriculture ni lah. Saya tak cakap tanaman lain tu tak bagus ke apa, tapi mungkin buah tin ni benda yang baru. Mungkin ni benda yang boleh beri nafas yang baru untuk generasi baru tengok kan. Sebab macam saya cakap lah, macam kita lah zaman sekarang ni kan, budak-budak dah tak nak kerja tengah panas, berlecak, berlumur, berpeluh semua kan. Tapi dengan buah tin ni boleh. Buah tin ni boleh pakai phone, kita pun tak kotor, tak selekeh, tak berpeluh mana. Boleh sebenarnya kan. Sebab cabaran utama ni tanaman-tanaman yang ada sekarang ni memang memerlukan tenaga buruh lah. Maksudnya tanaman tu memang kerja tu memang berat. Dan dari segi sawit ke, nenas ke, cili pun memang berat. Cili kalau you nak petik cili kan, satu hari tu you spend bawah panas berapa? 4 jam, 5 jam kan. Berapa kan. Tapi anak kita tak boleh buat kan, anak muda kita tak boleh buat lah kan. Biasalah kita kan. Duduk tengah panas 19 minit pun kita dah rasa tak sedap kan. Tapi buah tin ni boleh sebenarnya. So saya rasa tarikan inilah yang quality inilah yang akan membuat buah tin ni mungkin jadi daya penarik untuk generasi muda untuk join lah. Dan itu pun harapan saya lah sebenarnya. Baik, terima kasih soalan daripada Encik Syazwan. Baik, kita tamatkan sesi soal jawab dan kita akan sambung kita akan teruskan dengan permainan Kahoot.
Okay, peserta diminta untuk klik yang diberikan di ruangan chat. Anda memasukkan game pin yang tertera di screen share. Baik, bagi yang baru first time masuk, nama sendiri ya, jangan letak nama pelik-pelik. Bagi yang first time masuk, dia soalan tertera di screen share dan anda akan menjawab berdasarkan simbol yang berada di. Alright. Berapa orang? 68 banyaknya. Game pin dia apa ni, Niza? Oh, siapa? Syakir. Ni ada tertera di screen share 8380256. Ya, masuk-masuk. Ya, jangan takut, soalan insyaAllah senang. Kita tak tanya soalan tajwid di sini ya. Baik, dan peserta yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga akan memenangi hadiah yang lumayan selepas tamat program ini. Baik, kita akan start Kahoot pada pukul 11.17.
Mungkin ada yang peserta yang nak masuk tapi line tak amai. Sorry, line tak laju. Baik, kita akan start quiz Kahoot. Sekejap boleh? Okey, baik, kita sudah sampai ke soalan ketiga. Apakah kelebihan tanaman buah tin di Malaysia? Memerlukan keluasan tanaman yang luas, menambahkan jumlah import buah tin di Malaysia, mengelakkan persaingan sehat antara komoditi lain, Malaysia menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Baik, soalan keempat. Apakah produk hiliran yang boleh dihasilkan daripada buah tin? Yang pertama, cendera hati ataupun cendera mata, coklat, minuman berkarbonat, jus minuman, aiskrim jam ataupun tidak tahu. Okey, Amira nombor 1, Tania. Soalan kelima, kaedah penanaman yang biasa digunakan. Biji benih, keratan batang, fertigasi, aquaponik. Dan still orang yang sama. Soalan keenam,
Variety pokok buah tin. Baik, merah ni BTMC Blackjack warna Dria. Nombor kuning D24, D99, D123, D145. Okey, saya tak sempat. Okey, ramai jawab. BTM6. Still orang yang sama, Amira. Tanya. Soalan ke-7. Apakah nama asal buah tin di Malaysia? Buah semangka, buah pala, buah ara ataupun buah fikiran? Apa? Ada yang Siapa vote? jawab buah fikiran? Okey, Amirah juga orang yang pertama tanya. Dan soalan yang seterusnya, last kali, harga pasaran runcit buah tin. RM80 1 kg, RM50 1 kg, RM100 1 kg, RM60 1 kg. Okey, tahniah diucapkan kepada pemenang tempat ketiga. Tempat ketiga siapa nama? Dia Smiley nama dia. Okey, tempat kedua Acap dan tempat pertama Almirah. Okey, tahniah diucapkan kepada pemenang. Okey, pemenang akan dapat voucher sebanyak RM10. Pemenang diminta tunggu sebentar selepas tamat program ini. Okey, akhir sekali kita sudah sampai ke penghujung program. Baik, sebelum kita bersurai, diminta semua peserta untuk menjawab borang penilaian program melalui link yang telah diberikan di ruangan chat. Baik, sijil penyertaan akan diserahkan seminggu selepas program dijalankan melalui email yang disertakan. Baik, saya bagi masa dalam 3 minit untuk menjawab borang penilaian program tersebut. Di ruangan chat ada link di ruangan chat. Ooh. Baik, diminta peserta-peserta semua bersama panel sekali untuk membuka kamera ya bagi sesi penggambaran.
Okay. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Baik, terima kasih semua yang menghadiri webinar ini dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada panel jemputan kita, Encik Hafiz. Encik Hafiz ada apa-apa ucapan yang nak disampaikan? Bila nak datang ladang? Oh. Lepas sampai COVID, Cik Hafiz. Okay. Lepas COVID. Subscribe YouTube channel YouTube, kalau you nak tengok kita banyak share dalam tu. YouTube, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Okay, terima kasih Syakir, Niza, Nakib dan Hamimah. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa lagi boleh jemput saya okay je, tak ada masalah. InsyaAllah, terima kasih Cik Hafiz. Okay, terima kasih Cik Terima kasih, Hafiz. Okay, terima kasih Encik Hafiz. Terima semua. Terima kasih. Alright. Dengan itu saya akhiri program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam. Salam. Pemenang tadi minta tolong tunggu sekejap. 3 orang tadi. 3 orang tadi. Oh, saya menang. Tadi siapa? Amira, Acap dengan... Mana Acap tadi? Dengan Akmal. Dengan Smile tadi. Siapa Smile tadi? Saya dengar jumlah menang besar. PS5. Dapat wagyu beef pun okey dah. Ramai juga. Ayah, siapa tu? Apa ni? Lagu play mo. Oh, paano mo ulit, weh. Sudah sih, banyak.